Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim buat satu pengumuman yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan Perikatan Nasional, kepimpinan pembangkang, terutamanya Tan Sri Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, dan Tun Mahathir. Banyak yang kata reformasi Datuk Seri Anwar Ibrahim Pakatan Harapan sudah mati. Tapi apa komen Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan perkataan reformasi sudah mati? Dalam satu artikel ataupun satu ulasan dari syahbudin.com, Anwar, reformasi tidak mati. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, hakikat bahwa ahli partinya sendiri bebas mempersoalkan dasar dan tindakan kerajaan adalah bukti jelas bahwa pentadbirannya tidak meninggalkan agenda reformasi yang dijanjikan. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Christian Amanpour dari CNN mengenai kritikan oleh ahli partinya sendiri, MP Pasir Gudang Hasan Abdul Karim, yang mendakwa bahwa Anwar telah meninggalkan agenda reformasinya mengenai usaha membanteras rasuah. Lihatlah dari sudut positif. Seorang ahli dari parti saya sendiri menyuarakan kritikan terhadap saya. Ia adalah proses yang sangat demokratik. Kritikannya mengenai isu itu. Apa yang Anda kira saya perlu lakukan? Adakah saya kemudian mengarahkan sahaja Pegawai Negara supaya mengubah keputusannya? Katanya. Wawancara dengan Amanpour yang berlangsung di New York disiarkan oleh CNN pada pukul 1 pagi waktu tempatan. Terdahulu Anwar berada di New York sejak Kamis, telah menyampaikan ucapan di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 buat kali pertama sebagai Perdana Menteri pada Jumaat. Perdana Menteri juga ditanya mengenai kes mahkamah yang melibatkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi yang didakwa kerana membuat kenyataan berbau hasutan terhadap Sultan Selangor, dan Amanpour turut mempersoalkan sama ada ia sekali lagi bertentangan dengan agenda reformasi yang dijanjikan. Sistem raja ada tata caranya. Saya rasa ada keperluan untuk melindungi institusi itu. Itulah yang rakyat putuskan sejak negara memperoleh kemerdekaan. Itulah sistem yang kami warisi. Apabila seseorang itu disifatkan menghina raja dan pertuduhan itu diputuskan oleh peguam negara, saya maksudkan ada undang-undang, sehingga kita dapat pindah undang-undang itu tetap ada. Anwar berkata, walaupun beliau sendiri dihina setiap hari, tiada siapa yang didakwa dengan pertuduhan menghina. Namun apabila Anda sentuh mengenai Raja Sultan, kami ada undang-undang mengenainya. Saya tidak boleh dikritik kerana tindakan pendakwaan itu. Ia keputusan pendakwa, terutama apabila menyentuh mengenai raja-raja. Jika isunya ialah kritikan terhadap Perdana Menteri dan Perdana Menteri mengambil tindakan, maka ia sah. Kritikan Anda adalah sah. Jika tidak, kita perlu menerimanya, katanya. Anwar berkata, setakat ini tiada siapa yang didakwa kerana mengkritik Perdana Menteri atau kerajaan. Nah, saudara-saudara, itu adalah pengakuan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut ulasan dari syahbudin.com, pengakuan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim, reformasi tidak mati. Ini pasti satu kejutan baru untuk Muhyiddin, Mahathir, dan juga kepimpinan pembangkang Perikatan Nasional. Halo semua, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Kita mendengar satu isu ataupun kekecauan di Dewan baru-baru ini. Di antara kepimpinan kerajaan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga kepimpinan Perikatan Nasional, sehingga menyebabkan ahli parlimen beramai-ramai keluar dari Dewan. Nah, apa yang berlaku selepas itu? Apa keputusan ataupun apa sahaja berita susulan selepas situasi ataupun
insiden ini berlaku dengan keputusan ahli parlimen beramai-ramai keluar dari dewan. Apa yang berlaku selepas itu? Pasti banyak spekulasi yang dibuat. Adakah di sini Radzi Jidin, salah satu ahli parlimen PN, salah satu pemimpin PN yang dapat dikaitkan dengan situasi tersebut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Pasti banyak spekulasi yang dibuat. Adakah pemimpin PN yang bersalah ataupun mungkin sebaliknya? Nah, satu artikel pula menyebut Khairuddin dakwa Radzi lakukan jenayah qazaf, dinasihat bertaubat. Satu artikel dari astroawani.com. Nah, menurut Khairuddin, beliau mendakwa Radzi Jidin telah terlibat dengan salah satu jenayah yang dipanggil jenayah qazaf. Dalam artikel ini, Muhammad Khairuddin berkata, qazaf juga termasuk dalam kategori jenayah hudud serta antara dosa besar. Radzi mengeluarkan perkataan berkenaan ketika bertikam lidah dengan Anwar di Dewan Rakyat. Naib Presiden Bersatu Datuk Radzi Jidin dinasihat bertaubat kerana didakwa telah menyebut beberapa perkataan jelik terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang termasuk dalam kesalahan jenayah qazaf. Bekas Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata, qazaf juga termasuk dalam kategori jenayah hudud serta antara dosa besar. Ia menjadi satu kesalahan jenayah syariah dalam akta dan enakmen kesalahan jenayah syariah di negeri-negeri dalam Malaysia. Bagaimana perkara itu dibiarkan berlaku dalam parlimen tanpa sebarang teguran, sedangkan dalam parlimen terdapat ustaz-ustaz yang mendalami pengajian Islam dan memperjuangkan pula pelaksanaan hudud dalam negara, kata Muhammad Khairuddin yang juga bekas ahli parlimen Kuala Nerus menerusi hantaran di akaun Facebook beliau. Radzi mengeluarkan perkataan berkenaan ketika bertikam lidah dengan Anwar semasa Menteri Kewangan itu menggulung perbahasan usul kajian separuh penggal RMK ke-12 di Dewan Rakyat pada Selasa. Adakah di sini, tuan-tuan dan puan, Radzi Jidin berisiko untuk dikenakan tindakan? Bahkan baru-baru ini juga, SPRM juga digesa untuk menyiasat Radzi Jidin yang pernah menjadi Menteri Kanan Pendidikan semasa ataupun era Perikatan Nasional menjadi kerajaan, Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Hari ini pula Khairuddin sekali lagi didakwa melakukan jenayah qazaf Khairuddin mendakwa Radzi Jidin melakukan jenayah qazaf. Bahkan Khairuddin juga menasihati Radzi Jidin agar dinasihati untuk bertaubat. Bagi saya ini satu lagi keputusan yang pasti mengejutkan. Kepimpinan Perikatan Nasional, apakah yang akan berlaku kepada Radzi Jidin selepas ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.